Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Sadun, merupakan ahli kumpulan 18. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk sensasi. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan memperkenalkan dahulu ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Muhammad Farhan Siddiq bin Sahabuddin, nombor matrik 296071. Seterusnya Nur Aisyah binti Sadun, nombor matrik 296264. Ahli kumpulan yang ketiga ialah Nur Fakihah binti Faisal, nombor matrik 296204. Ahli seterusnya ialah Aina Syahira binti Muhammad Syukri, nombor matrik 296214. Ahli kumpulan yang kelima ialah Nur Alisha Izzati binti Rosli, nombor matrik 296252. Dan ahli kumpulan yang terakhir ialah Nurul Najihah binti Abdullah, nombor matrik 296258. Pada slide yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang soalan 1, iaitu gambaran tentang kajian kes yang dipilih. Menurut kajian kes yang dipilih, dapat digambarkan bahawa aktiviti pembuangan sampah secara merata dan melulu semakin berleluasa di tempat awam, terutamanya di kawasan sekolah. Aktiviti pembuangan sampah ini juga merupakan satu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretika. Sekiranya perbuatan ini semakin berleluasa, tidak mustahil jumlah sampah di negara kita akan semakin bertambah. Perkara ini juga perlu dibimbangkan kerana bumi yang kita duduki sekarang semakin tenat. Maka penjagaan yang rapi perlu dilaksanakan agar bumi ini mampu lagi untuk bertahan. Pada pandangan saya, perbuatan ini juga akan menjejaskan imej negara. Para pelancong yang hadir ke negara kita juga akan mempunyai pandangan negatif terhadap negara kita. Bukan itu sahaja, perbuatan ini juga boleh menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti taun, denggi dan sebagainya. Sekiranya perbuatan ini tidak diambil tindakan oleh pelbagai pihak, sudah pasti masalah ini akan semakin berluasa pada masa akan datang. Assalamualaikum, saya Aina Syirah binti Muhammad Syukri dengan nombor matrik 2914. Saya akan menjelaskan faktor-faktor penting dalam mempelajari tingkah laku dalam kes yang dikaji. Berdasarkan pemerhatian di atas kajian berdasarkan video yang dipilih, terdapat beberapa faktor penting dalam mempelajari tingkah laku dalam kes pembuangan sampah merata-rata. Pembuangan sampah merata-rata masih banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita di negara ini. Dalam kajian ini, faktor utama dalam kes pembuangan sampah merata-rata adalah daripada aspek teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial yang dibenarkan oleh Albert Bandura 1977 yang merupakan perkembangan daripada teori tingkah laku iaitu teori behavioristik Fadila 2012. Teori pembelajaran sosial didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang terjadi melalui pengalaman terhadap orang sekeliling. Teori ini turut menekankan tentang peranan persekitaran dalam pembentukan personaliti manusia. Kajian ini didapati bahawa penglihatan dalam tingkah laku pembuangan sampah merata-rata adalah sangat penting. Penglihatan yang dilihat atas perbuatan membuang sampah seterusnya diproses sehingga melibatkan emosi marah kepada individu tersebut dan akhir sekali akan menghasilkan tindak balas atau disebut sebagai action. Contoh yang dapat dilihat dalam video yang dikaji adalah individu tersebut menegur atas perbuatan pembuangan sampah merata-rata itu sebagai tanda mengambil berat terhadap persekitaran. Terdapat juga faktor plasma operant dalam kes yang dikaji ini. Menurut Burhurst, Frederick Skinner 1904 sehingga 1990 yang merupakan seorang ahli teori behaviorisme yang telah menekankan pelbagai prinsip individu bertindak balas terhadap persekitaran mereka dan mempunyai keupayaan untuk mengubahnya. Teori ini merupakan penekanan yang kuat tentang bagaimana sebab dan kesan boleh mengakibatkan tingkah laku yang akan berulang atau dikekalkan dan sebaliknya. Oleh itu, beliau telah meluaskan pendekatan berkenaan tingkah laku kepada perbuatan yang sengaja. Contohnya dalam kajian kes ini, termasuklah membuang sampah merata-rata dengan sengaja sehingga boleh membawa kesan buruk kepada masyarakat. Misalnya, menyukarkan kehidupan seharian manusia. Skinner menekankan bahawa perbuatan tersebut akan disusuli dengan akibat yang tidak menyenangkan. Teori tingkah laku operan merupakan satu kajian yang dijalankan oleh Skinner dan beliau menjelaskan tentang tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang tanpa rangsangan atau nyata. Oleh itu, sebarang tingkah laku yang diikuti dengan ganjaran atau hukuman akhirnya akan menjadi kelaziman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fakihah binti Faisal, nombor matrik 296204. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Kenal Pasti Asas Biologi Utama Psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku dalam kajian kes. Reseptor deria yang berkait dengan tingkah laku manusia dalam video tersebut adalah deria penglihatan. Mata merupakan organ deria penglihatan yang bergerak balas terhadap cahaya dan mengesan rangsangan yang boleh menghasilkan sensasi.
Berdasarkan video yang dipilih, manusia melihat sesuatu objek dengan jelas dalam keadaan siang dan terang disebabkan oleh pantulan daripada sinaran cahaya matahari. Dalam kajian kes ini, seorang pelajar perempuan melihat sampah yang dibuang oleh sekumpulan pelajar lain sehingga menyebabkan timbulnya sensasi terhadap pelajar perempuan tersebut. Mekanisme penglihatan berlaku apabila sinar cahaya dari sesuatu objek memasuki mata seseorang melalui kornea diikuti oleh gelemair, kanta mata dan gelemaka yang membiaskan serta memfokuskan objek tersebut ke retina. Seterusnya, fotoreseptor dalam retina akan terangsang untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak untuk mentafsir keadaan yang sedang berlaku. Sistem saraf berfungsi sebagai komponen yang sangat penting bagi menentukan tingkah laku manusia. Bagi keadaan ini, sistem saraf yang terlibat adalah sistem saraf periferi yang terdiri daripada saraf kranium iaitu menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman seperti mata dan jantung. Impuls saraf yang terhasil akibat daripada rangsangan fotoreseptor akan melalui saraf optik. Seterusnya, otak akan mentafsir impuls saraf tersebut. Pada bahagian otak, lobus parietal dan lobus frontal akan memainkan peranan masing-masing. Lobus parietal akan menerima maklumat sensori dari badan, manakala lobus frontal akan mengawal pergerakan, pemikiran, emosi dan sebagainya. Selepas melalui proses mekanisme penglihatan, terhasilnya sensasi terhadap pelajar perempuan tersebut yang membuatkan dia mengutip sampah lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Hal ini kerana otak telah mentafsir serta mengawal semua aktiviti dan pergerakan badan seseorang. Secara keseluruhannya, tindakan yang dilakukan oleh pelajar perempuan dalam video tersebut mempengaruhi reseptor deria iaitu melalui deria penglihatan yang menyebabkan sensasi berlaku. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hajiha binti Abdullah, nombor matrik saya 296258. Saya akan membentangkan tentang dua cara untuk menangani isu pembuangan sampah di merata tempat. Salah satu cara untuk menangani isu pembuangan sampah ini adalah dengan menguatkuasakan penguasaan undang-undang di negara kita. Pihak berkuasa perlu memainkan peranan dalam mengendalikan isu ini agar tidak menjadi habit orang ramai untuk membuang sampah di merata tempat. Tindakan boleh diambil dengan mengenakan denda terhadap individu berkenaan yang gemar membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. Begitu juga dengan kawasan persekitaran sekolah. Pihak sekolah berhak mengenakan denda atau hukuman terhadap pelajar yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, cara untuk mengatasi isu ini adalah dengan mengamalkan konsep kita semula. Pihak sekolah perlu menyediakan tong sampah yang berbeza untuk tujuan kita semula, iaitu warna biru untuk kertas, warna coklat untuk kaca dan jingga untuk plastik dan logam. Kaedah ini akan membuka mata pelajar untuk prihatin terhadap persekitaran mereka dan menjaga kebersihan kawasan sekolah dengan lebih baik. Nama saya Muhammad Farhan Siddiq bin Sahabuddin, nomor matrik 296071. Salah satu teori psikologi dalam sensasi ialah teori penglihatan. Mata merupakan salah satu organ yang sangat penting untuk manusia kerana mata berfungsi dalam membantu manusia mengetahui suatu benda atau perbuatan. Mata memainkan peranan yang sangat penting dan kompleks dalam memberi maklumat untuk ditafsirkan oleh otak. Pada waktu siang, persekitaran luar mempunyai cahaya yang terang yang membolehkan mata lebih mudah untuk melihat kerana terdapat pantulan yang tertumpu pada mata. Manakala pada waktu malam, manusia sukar untuk melihat sesuatu benda disebabkan kurang cahaya dan pantulan terhadap mata. Mata mempunyai pelbagai komponen yang sangat penting untuk membawa isyarat maklumat ke dalam otak untuk ditafsirkan. Mata hanya mampu melihat suatu objek apabila terdapat pantulan cahaya. Cahaya yang dipantul dari suatu objek akan memasuki anak mata. Sinar cahaya merupakan satu bentuk cahaya yang memasuki mata yang dibias dan difokuskan oleh kornea, gelema, kanta dan gelemaca.
Kemudian, imej songsang terbentuk di atas retina. Hal ini membolehkan fotoreseptor dalam retina dirangsang untuk menghasilkan impuls saraf. Selepas impuls saraf terhasil, impuls saraf akan diantar ke otak melalui saraf optik. Kemudian, otak yang mendapat isyarat dari mata akan mentafsir imej itu sebagai tegak. Terdapat beberapa kecacatan penglihatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Antara kecacatan penglihatan ialah rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme, dan rabun warna. Rabun jauh dapat melihat objek dengan jelas dan tidak boleh fokus dengan objek jauh. Ini disebabkan kanta mata terlalu tebal dan bola mata terlalu panjang. Rabun jauh boleh diatasi dengan memakai kacamata kanta cekung. Rabun dekat dapat melihat objek jauh dengan jelas, tapi tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. Ini disebabkan kanta mata terlalu nipis dan bola mata terlalu pendek. Rabun dekat boleh diatasi dengan memakai kacamata kanta cembung. Astigmatisme pula berlaku disebabkan lengkungan kornea yang tidak sekata atau permukaan kanta mata yang tidak sekata. Bentuk kornea atau kanta mata yang tidak sekata menghalang cahaya daripada terfokus dengan betul di atas retina. Akibatnya penglihatan menjadi kabur pada sebarang jarak. Astigmatisme boleh diperbetulkan dengan memakai kacamata dengan kanta silinder. Pembentangan seterusnya adalah teori psikologi yang berkaitan dengan tajuk sensasi, iaitu opponent process theory ataupun teori proses lawan. Teori ini merupakan model psikologi tentang penglihatan manusia dan cara manusia melihat warna dikawal oleh 3 sistem yang bertentangan. Beberapa gabungan warna unik mempunyai pasangan bertentangan, iaitu hitam dan putih, biru dan kuning, serta merah dan hijau. Warna-warna ini menghasilkan kombinasi warna yang dilihat oleh manusia melalui proses lawan. Akibat percampuran warna ini menghasilkan tindak balas kimia. Secara ringkasnya, buta warna disebabkan oleh kekurangan bahan kimia tertentu dalam mata. Oleh itu, penglihatan manusia berlaku apabila imej berubah mengikut cahaya yang diterima mata. Kesimpulannya, teori ini telah mengajar kami tentang tajuk sensasi yang meliputi proses penglihatan dalam psikologi. Pendekatan terhadap struktur mata dan fungsi mata memainkan peranan terhadap individu. Justru itu, deria penglihatan sangat penting kerana mata merupakan panca indera bagi manusia menjalankan kehidupan seharian dengan sempurna. Akhir kata, kita haruslah mengguna dan menjaga panca indera dengan sebaik mungkin kerana nikmat melihat tidak dapat dijual beli. Sekian, terima kasih.